Lillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung kuliah pengajian kita kitab Riyadhus Shalihin. Babul mubadirati ilal khairat. Ilal khairati. Bab berlomba-lomba melakukan kebaikan. Kita dah sampai di ujung bab jilid yang pertama, iaitu bab berlomba melakukan kebaikan. Kita banyak dengar istilah berlomba, tuan-tuan, berlomba, berlawan. Maknanya bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan. Lepas daripada ni dia ada kata pula bab berlomba atau bab beramal, menambah amal di akhir-akhir umur. Umur ni kita tak tahu bila umur kita akan akhir. Jadi setiap hari itu seolah-olah akhir umur bagi kita. Akhir umur tak semestinya kita tua. Akhir umur tak semestinya kita sakit. Maknanya manusia tak tahu bila akhirnya umur dia. Jadi bila masa pun nak kena ready lah, nak kena bersedia. Firman Allah Ta'ala, fastabiqul khairati, suratul Baqarah ayat 148. Oleh itu berlomba-lombalah kamu mengerjakan kebaikan. Yang ni Allah suruh berebut, berlombalah. Sama ada keadaan terdesak ke tak terdesak ke, aman ke tak aman ke, berlomba-lomba buat kebaikan, buat kebajikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang mana bidangnya, yakni luasnya syurga itu seluas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Di akhirnya Allah sebut uiddat lil muttaqin. Yang ni orang duk berebut, tuan-tuan, berebut nak jadi orang muttaqin, orang bertakwa, bukan taqwa, takwa. Taqwa sepantu pun ada. Lah ni macam-macam, taqwa rebus, taqwa bakar, ada taqwa goreng, taqwa steam, semua ada. Yang tu siapa ada duit boleh beli. Yang ni bertakwa. Hak ni nak kena cari. Hak ni orang ada duit belum tentu dapat muttaqin ni. Dan orang yang tak ada duit mungkin dia boleh dapat, sebab dia bukan sangkut paut dengan duit harta benda. Sifat takwa ni. Wasari'u ila maghfiratin. Allah sebut, Allah suruh, Allah gesa kita ni bersegera kepada pengampunan, kepada minta pengampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Yakni minta ampun ni, tuan-tuan, memang dituntut, disuruh sungguh-sungguh. Kalau kita mati tanpa pengampunan ke Allah Taala kepada kita, teruk kita, tuan-tuan. Orang yang beruntung dia mati, Allah ampun dia. Orang yang teruk dah lah mati, Allah tak ampun. Salah satu dia sendiri tak minta ampun. Nak bagi macam mana dah tak minta. Jadi ampun ni nak kena minta tiap-tiap hari ya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bahkan Allah suruh cepat-cepat minta ampun, bersegeralah minta ampun. Pagi, petang, siang, malam dosa kita ni, yang kita sedar, yang kita tak sedar, yang kita tahu, yang kita tak tahu. Jadi ampun tiap-tiap malam lah. Jangan nak tunggu malam Jumaat baru nak minta ampun. Tiap-tiap malam, setiap hari, setiap waktu, di bibir ni minta ampun. Ya Allah, ampunkanlah aku ya Allah. Kadang-kadang, tuan-tuan, dosa kita ni kita aja tahu. Orang nampak kita baik, bagus, warok, tapi Allah je yang tahu. Dan kita sendiri kadang-kadang kita perasan, kita tahu aku ni tak kena ni, ada yang aku buat tak kena. Maka jangan duk bagi tahu ke orang, tak apa, minta ampun sengap-sengap dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu nama satu lagi. Sebelum baca hadis ni, bila sebut kata fastabiqul khairat ni, dia ada lagi satu ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Surah Ali Imran ayat 92. Maknanya tidak akan sampai kesempurnaan, bukan je tak elok, tapi tak betul-betul bagus, tak betul-betul sempurna, selagi hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kamu nafkahkan, kamu belanjakan perkara benda yang paling kamu sayang. Dan ingat, fa innallah, maka sesungguhnya Allah bihi alim, fa innallaha bihi alim, Allah cukup tahu tuan-tuan kita ni nafkah depan ke belakang ke sikit ke banyak ke, Allah Maha mengetahui. Dalam bab fastabiqul khairat ni, bila turunnya ayat ni tuan-tuan, salah seorang sahabat ni Nabi, namanya Abu Talhah. Abu Talhah ni dia kahwin dengan Ummu Sulaim. Dia satu orang yang kaya. Abu Talhah ni orang yang kaya, antara orang Madinah yang kaya. Salah satu yang ada pada dia yang tak ada pada orang lain, kebun kurma yang cantik di Bayroha. Bayroha ni satu tempat, kebun tu kebun dia punya, ladang tamar. Kalau tuan-tuan pergi Mekah, pergi Madinah, boleh tengok kebun kurma macam mana. Bukan semua sama, tapi yang Abu Talhah ni dia punya special. Dan diberitahu Rasulullah selalu masuk dalam kebun ni. Rasulullah suka. Pendek kata, kalau zaman lah orang nak jual memang, orang nak beli memang tak jual lah, akan jadi harta pusaka. Dia sayang kebun ni. Tapi bila ayat ni turun, dia jumpa Nabi, ya Rasulullah, telah turun ayat begini, maka aku nak infakkan harta yang aku sayang ni, aku nak bagi. Rasulullah kata apa? Wahai Abu Talhah, ini yang kebanggaan kamu, kesayangan kamu ni. Memang mulia hati kamu. Tak apa, Rasulullah kata, Rasulullah pulangkan balik, maknanya kamu bagi kepada kerabat kamu. Infak juga, tapi bagi kepada kerabat. Dapat tak pahala? Dapat. Bahkan pahala ni lebih. Orang yang menafkahkan, orang yang infak, orang yang bersedekah kepada kerabat dia sendiri, pahalanya lebih daripada dia bersedekah kepada orang lain. Bukan nak menafikan orang lain dah, tapi dia ada kerabat dia sendiri pun memerlukan, dia bagi dahulu-dahulukan adik-beradik dia, maka pahala dia lebih. Yang pertama sebab kerabat, yang kedua sebab sedekah. Takat mana yang kita boleh bagi lah. RM50 pun jadilah sebulan. Ada juga bagi ke adik-beradik kita. Kalau kita yang dalam adik-beradik kita tu, kita yang berhak dibagi, mereka bagilah kat kita. Kita tengok kan, tak banyak pun sikit. Ni pahala ganda Allah Ta'ala bagi, tuan-tuan. Terkenang ada adik ke abang ke kakak, kadang-kadang habis duk cari, ada orang pun nak bagi sedekah ni asnaf, jenuh cari tak jumpa. Adik-beradik sendiri pun kadang-kadang susah. Dahulukan yang tu, pahala dia lebih sikit. Kerabat, ini kerabat. Ini kemuliaan Abu Talhah, tuan-tuan. Dia tak tunggu lama. Turun je, dapatnya fadilat, aku tak kira, aku nak bagi. Ni dia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali salihati fasatakunu fitanu ka qita'il lailil muslim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi ardin minad dunya. Abu Hurairah kata daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru ni bersegeralah, cepat-cepatlah, bersegeralah mengerjakan amal-amal soleh, kerana akan berlaku suatu fitnah seperti malam yang sangat gelita. Amal soleh ni, tuan-tuan, satu amalan ni kalau dia nak jadi amal soleh, dia menepati dua syarat. Yang pertama, kita buat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, buat mengikut menepati syariat.
menepati cara yang Nabi sebut, dia jadilah amal soleh. Kalau buat punya cantik, amalan punya baik, punya cantik, tapi niat tak kerana Allah Ta'ala, dia tak jadi amal soleh. Buat dah baik dah elok kerana Allah Ta'ala, tapi tak menepati sunnah pula, tak menepati syariat pula, dia jadi payah. Semayang rukun punya baik zuhur, tapi bantai sampai 5 rakaat. Dia tahu zuhur tempat je, suka hati dia ya. Puasa punya bagus, tak makan tak minum, tapi pukul 8 tak buka lagi, kut-kut boleh pahala bonus dia kata. Padahal Nabi kata ta'jilul fitri wa ta'khirus suhur, cepat-cepat berbuka dan lewatkan sahur. Sebab tu ibadah nak kena ada ilmu, takat mana yang kita boleh kita buat gitu. Fasatakunu ni maknanya ada huruf sin. Sin ni maknanya benda future, benda akan datang. Benda akan datang. Kata Rasulullah, akan berlaku, benda ni tak berlaku lagi. Kalau fi'il madfu'ul mudhari' ni ada huruf sin ataupun saufa menundukkan benda tu akan berlaku, pasti akan berlaku, tapi la tak berlaku lagi. Ini zaman Nabi sebut akan berlaku tu barangkali zaman mana? Barangkali zaman ini. Apa dia kata Nabi? Akan berlaku fitnah seperti malam yang sangat gelap. Dalam keadaan itu terdapat seorang di sebelah paginya bersifat mukmin dan di sebelah petang bersifat kafir. Begitu juga sebaliknya, sebelah petang dia bersifat mukmin dan sebelah pagi bersifat kafir. Ini cepat sangat, 12 jam aja dia boleh bertukar perangai. Kadang-kadang tergadai iman. Ini takut, zaman lah ni zaman kita takut. Nabi sebut dah lama dah akan datang, fasatakun ini akan berlaku, akan datang, akan jadi. Pakat duk beringatlah tuan-tuan, risau dengan keadaan macam cukup kita risau hari ini. Itu contohnya macam-macam. Kita sebut agama ada juga yabi'u dinahu bi ardi minad dunya. Ada yang menjual agamanya kerana kepentingan dunia yang sedikit. Jual agama ni macam-macam lah. Ilmu ada. Kadang-kadang kalau tak kenal ke dia tu tak boleh belaka. Kalau kenal ke dia tu AK belaka. Itu pesanan satu juga. Dia kulil haqqi walau kana murra. Benda pahit pun nak kena sebut lah. Kalau hukum syariatnya macam tu lah. Itu. An Abi Sirwa'ata bi kasri sini muhmalati wa fathiha Uqbah bin al-Harith radhiyallahu anhu qala. Daripada Abu Sirwa'ah. Kadang-kadang bahasa Arab ni tuan-tuan, kalau dari sudut ismu, dari sudut nama, kita tak tahu nak baca apa. Kalau di sini Sirwa'ah, dia bukan datang di atas wazan-wazan yang tertentu, jadi kita tak reti nak baca. Sirwa'ah boleh baca Surwa'ah ke Sarwa'ah ke, dia jadi makna jadi lain. Tapi dia bubuh baris siap kalau di sudut nama tu supaya tak salah sebut nama. Dia kata bikasri, dengan dikasrahkan, di baris bawahkan sin, iaitu Sirwa'ah. Katanya aku bersembahyang. Abu Sirwa'ah ni kata, Uqbah bin al-Harith radhiyallahu anhu katanya, aku bersembahyang asar di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah dzil Asra fa sallama summa qama musri'a fatakhatta'u riqaban nas ila ba'di hujarin nisa'ihi fa fazi'an nasu min sur'atihi fa kharaja 'alaihim fara'a annahum qad ajibu min sur'atihi fa qala zakartu syai'an min tibrin 'indana fakarihtu an yahbisani fa'amartu biqismatihi. Ini satu hadis. Yang ni sahabat ni dia kata sallaitu wara'an Nabi. Dia semayang di belakang Nabi waktu asar. Semayang asar, berimamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Setelah baginda selesai memberi salam, lalu bangun bergesa-gesa melangkah barisan orang ramai menuju salah satu bilik isterinya. Ini lepas habis semayang asar tu, Nabi bangun, Nabi bangkit, nampak macam tergesa-gesa. Jadi Abu sahabat ni duk tengok, duk perhati. Pergi laju dengan Nabi, tak bercakap apa pun.
Masuk dalam salah satu bilik isterinya, orang ramai tercengang dengan perbuatan itu. Orang ramai pun tercengang. Mahazah, apa kelakuan Nabi? Nampak macam tergesa-gesa. Fafazi'an nasu min sur'atihi, pakak-pakak terkejutlah. Terkejut cepatnya Nabi hari ini, seolah-olah macam ada sesuatu. Fa kharaja alaihim fara'a annahum qad ajibu min sur'atihim. Nabi keluar, Nabi tengok sahabat-sahabat ni macam terkejut, tercengang. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana akhir baginda pun berkata, faqala, aku teringat sepotong emas, tibrin. Tibrin ni sepotong emas, cikgu. Bukan seketui, sepotong tu besar. Besar. Sepotong emas indena di sisi kami. Aku khawatir bahawa ia mengikat aku, oleh sebab itu aku perintahkan supaya emas itu dibahagi-bahagikan. Nabi tak suka duduk lama-lama pegang benda kalau nak bagi. Kalau makanan ke apa pun selagi diminta dibagi sampai hatta ma baqiya, sampai tak ada baki. Ni emas ni dalam rumah, dalam bilik, terasa teringat nak bagi, maka Nabi tak tunggu. Bukan kata tak tunggu sejam, 2 jam, 3 jam, tak tunggu esok habis semayang, Nabi balik, Nabi masuk terus dalam bilik, ambil buat keluar, terus nak bagi. Itu kita kot kelang kabut lepas asar habis semua doa pun tak nak balik ambil emas kau nak bagi noh. Tak sangkut kot tu. Ini luar biasa lah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tuan-tuan, dalam satu kitab disyarahkan hadis daripada Imam Muslim, katanya ayyus sadaqati afdal. Mana bila sedekah bagai-bagai jenis orang sedekah. Tapi bagaimana sedekah yang paling afdal, yang paling baik, yang paling sempurna? Yang pertama, dia bagi dekat ahli keluarga dia, itu. Yang kedua, ketika dia sihat dan ketika dia nakkan benda tu. Yang ketiga, tidak tunda sedekah. Dia tak tunda sedekah. Rasa nak buat terus bagi, rasa nak bagi 5 kupang, RM1 lah. Sebab kalau ditunda ni dia boleh jadi macam-macam. Yang pertamanya, keputusan bertukar. Duk berasa hari ni nak bubur RM10 dalam tabung, tak apa, tunggu esok lah. Esok dia jadi 5. 5 pun okey lagi. Tidak, dia kata tak apalah, postpone lah, bulan depan aku nak pakai lagi ni. Tarik dah berapa, dah mula. Sat saja keputusan dah berubah. Yang kedua, tak jumpa orang yang kita nak sedekah, elok nak bagi, apa yang ada terus langsungkan, walaupun sedikit. Tak apa. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin. Dia kata daripada Jabir radhiyallahu anhu, katanya qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari perang Uhud, ara'aita in kutiltu fa aina ana. Sahabat ni dia kata, wahai Rasulullah, apa pendapatmu kalau aku terbunuh? Kalau aku mati dalam perang Uhud ni, apa pendapatmu? Ini orang yang semangat ni. Dia tanya, lah perang Uhud dengan duk standby nak perang kan, dah pergi, dah siap segala persiapan. Dia tanya, ara'aita in kutiltu fa aina ana. Wahai Nabi, kalau aku ni mati dalam perang Uhud ni, fa aina ana. Fa aina ni maknanya aku ni ke mana? Hala ke mana? Akhir aku ke mana? Qala, Nabi jawab pendek aja. Qala fil jannah. 1, 2 kataan fil jannah, mudah. Nabi tak kata pun-papang kata ni, Nabi jawab pendek saja. Dia pun tanya pendek, aina ana, fa aina ana, aku di mana kalau aku mati wahai Nabi? Nabi pun jawab pendek, fil jannah, mudah. Fa alqa tamaratin kunna fi yadihi summa qatala hatta qutila. Ni buah tamar hadu ada di tangan tengah nak makan ni, dia lepas terus pergi medan perang, pergi berperang, qatala din, dia berperang, summa qutil hatta qutila, sampai dibunuh. Cantik bahasa Cikgu Zul, qatala
Simpaan, dia berperang. Kutila, dibunuh. Pasal apa kita kata dibunuh, kita tak kata membunuh atau terbunuh? Terbunuh boleh. Dibunuh sebab baris depan dia tu, baris dia di depan, tengah dia tu bawah, depan dia fathah. Kutila, dibunuh. Kuti, dipotong. Qata, memotong. Kuti, dipotong. Qatala, membunuh. Kutila, dibunuh. Qatala, dia berbunuh, membunuh, berperang. Oh, cantik nah. Hak tu kuliah lain. Itu tuan-tuan. Dia tak tunggu sat lagi, dah tak tunggu esok nanti nak balik fikir dululah lagu mana pedang tak asah lagi ni. Oh, tak ada. Terus pi. Sebab Nabi jawab pendek, fa aina ana fil jannah, kata Nabi. Di mana aku? Di syurga. Oh, dia tak sebut syurga ni tuan-tuan. Dia terus lompat, dia masuk api, qatala, berperang hatta kutila, sampai dia mati. Dia cari betul-betul itu, dia cari betul-betul. Allahu akbar. Ni tujuan belajar hadis ni tuan-tuan, gitu. Bukan nak duduk dengar seronok je, tak jadi orang kata apa, dorongan buat kita. Ini dalam bab perang, dia tak tangguh. Kalau kita ni tak ada perang dalam bab apa-apa kebajikan pun, janganlah tangguh. Nasihat untuk semua lah, terutama untuk fakir diri ni lah sendiri kan. Allahu akbar. Dia sedekah ni sedekah ikut kemampuan. Ikut kemampuan. Infak ni ikut kemampuan. Kadang-kadang kita duk tengok sirah-sirah kan, Abu Bakar dia bagi banyak mana, dia bagi kulluhu, dia bagi semua. Ada yang bagi 1/2, ada yang bagi 1/3, ada yang 1/4. Jadi kita berinfak jangan sampai memberati. Bagi gaji 1,000, bagi 900, tinggal 100, balik rumah nak makan apa? Dulu ada masa saya duduk belajar dulu kan, dia tengah duduk belajar bab fastabiqul khairat lah. Ambil upah menebah kebun orang, dapat gaji 300,500, habis semua dia derma. Lepas tu nak makan dia cari orang merata, hang dah makan apa hari ni, aku lapar lah. Habis yang mana aku sedekah habis semua, hak ni tak kena. Simpan sikit untuk makan ataupun bagi sebahagian. Maknanya setiap bulan, setiap hari tu ada yang kita bagi. Tak banyak pun, sikit. Janji kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dia bukan kira nilai banyak ataupun sikit, tapi kualiti niat kita tu yang penting. An Abi Hurairah ni tuan-tuan. Sebab tu dia bahasa Arab ni dia mulakan dengan kunyah Abi. Kalau Abu ataupun Ummu, kalau perempuan Ummi. Nama kadang-kadang nama lain. Abi Hurairah maknanya namanya Abdurrahman. Abu Bakar nama dia lain. Sedangkan Rasulullah pun pernah kata Abul Qasim. Itu orang panggil kunyah. Itu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, seorang lelaki telah datang kepada Nabi SAW bertanya. Ini zaman ni tuan-tuan, zaman orang panggil pembinaan hukum. Apa yang ditanya hari itu maka disampaikan sampai pada kita baca malam ni. Tak syak, tak ragu lagi, jangan risau. Dia kata, Abu Hurairah kata apa? Qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Dia datang, dia jumpa, dia tanya Nabi, "Ya Rasulullah, ayyu sadaqati a'zamu ajra?" Wahai Rasulullah, mana satukah sedekah ni yang paling besar pahalanya? Dia nak yang besar saja, nak yang banyak saja, nak yang kualiti. Sedekah ramai orang sedekah, ramai orang infak, tapi ayyu sadaqati a'zamu ajra? Manakah ya Nabi sedekah yang besar, yang paling kualiti dari sudut pahala pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala? Qala, kata Rasulullah, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'ammulul ghina wa la tuhmilu hatta iza balaghatil hulqum qulta ya li fulani kaza wa li fulanin kaza wa qad kana li fulanin kaza. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersedekah yang paling baik, yang paling kualiti dalam keadaan sihat ketika kamu sayang kepada harta. Takut menjadi miskin dan sedang mengharap-harapkan kekayaan. Ini sedekah yang paling kualiti. Tengah ada duit, baru dapat duit, badan sihat, apa benda nak buat boleh buat, nak makan boleh makan. Kambing ke? Kambing saja. Ikan ke? Ayam ke? Daging ke?
Semua dia boleh. Selera tengah makan, tengah sedap, tengah seronok. Nak beli benda apa dia boleh beli time tu, duit tu. Duit tengah ada, keinginan tengah ada, tubuh badan tengah sihat. Waktu tu pula takut akan menjadi miskin. Tengah duk takut ni, aku jadi miskin ni. Nanti duit aku banyak, kalau aku bagi aku jadi miskin, apa jadi? Time-time perasaan duk rasa macam tu bagi. Itu paling kualiti. Kita latih lah tuan-tuan, kita latih lah diri kita. Ni tengah Covid ni siapa pun nak pakai duit. Kita bagi sikit, Allahu Rabbi. Tak banyak pun sikit jadilah, sekurang-kurang latihan tu ada. Tengah duk takut aku pun nak pakai, bukan minta banyak pun, kadang-kadang kita tak sampai tahap 1/2 pun tak sampai pun kan. Bagi. Bagi. Takut mengharapkan kekayaan, duk berasa duk ada tu, duk ada dah di tangan. Duk rasa ndak lagi boleh dapat lagi, time tu bagi sikit. Jangan engkau menangguhkan, kata Nabi, wala tuhmil, jangan engkau menganggungkan hatta iza balaghatil hulqum, sehingga nyawa sampai ke halqum. Ni nyawa dah sampai ke sini ni. Nyawa dah sampai ke halqum. Pendek kata tuan-tuan, nyawa takat duk main kok betih kok paha tu okey lagi. Maknanya kok atas ni boleh sihat lagi. Tapi kalau dah sampai di sini halqum, halqum sinilah. Cikgu dah halqum tak? Ada, kalau tak ada pelik. Belah sana tu ada halqum. Kalau orang nak tobat pun tuan-tuan, nyawa belum sampai tang ni time tu nak bertobat. Ni kata Nabi, janganlah sampai iza balaghatil hulqum, dah sampai nyawa duk tang halqum ni baru berwasiat hendak bersedekah untuk si fulan sekian. Barulah kata nak bagi si fulan ni kaza, wali fulanin kaza, wali fulanin kaza. Ni ambil harta aku bagi kat dia tu sikit, bagi kat dia ni sikit, bagi kat depa tu sikit. Time tu baru nak sebut. Time sihat tak mau nak bagi, time sedap tak mau nak bagi, time kaya tak mau nak bagi, time sakit tak boleh nak buat apa baru nak bagi. Tak apalah juga kalau sempat nak bagi, dikira juga. Tapi ayu afdal, yang mana paling afdal, yang tu kita tak. Biasanya tuan-tuan, bila disebut nyawa sampai ke halqum ni, kalau orang panggil gor-goro pun ada panggil nyawa udah sampai di sini, dia tak sempat dah nak duk fikir soal sedekah, soal ibadah, dia tak sempat dah. Waktu ni orang panggil sakaratul maut, waktu bertarung. Dia tak teringat nak buat amalan dah. Waktu nak buat amalan ni tengah sihat, tengah badan sedap. Bila dah sampai di sini ni, dia tak fikir dah apa segala benda. Dia fikir aku ni nak mengadap, nak pergi je, nak habis dah nyawa, nak habis dah, itu je. Kadang-kadang kita pergi tengok, dia tengok lagu tu ya tak macam dulu dah. Maknanya tak boleh bagi apa-apa dah pada dia waktu tu. Dia sibuk waktu tu. Sibuk apa? Sibuk sakaratul maut, sibuk nak mati tu. Sibukannya macam-macam. Dengan sakitnya lagi, resahnya lagi, mikir. Allahu Akbar. Ini tiap orang akan sampai had yang macam ni. Jadi kita ambil kesempatan, belum sampai tahap yang gitu, kita derma, kita nak bagi, kita bagi ya. Gerakkan tabung masjid kita. Pantang dia ni dengar ada orang mungkin dia minta dia bagi ni. Jadi ambil poin daripada hadis yang ini, kata Nabi, kata Rasulullah, ketika mana badan tengah sihat, badan tengah sedap, duit tengah ada, tengah mengharapkan kekayaan lebih daripada itu, maka bagi waktu itu. Jangan ditunggu iza balaghatil hulqum, mudah sampai hulqum baru nak bagi. Teringat habis semua orang-orang hak dia nak bagi tu. Tak sempat. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kena baca Rasulullah, tak boleh baca Rasulu sebab ada anna. Akhadha sayfa yawma Uhudin faqala man ya'khudhu minni hadha fabasatu aydiyahum kullu insanin minhum yaqulu ana. Qala faman ya'khuzuhu bihaqqihi fa'ahjamal qawmu faqala Abu Dujanah radhiyallahu anhu ana akhidhuhu bihaqqihi fa'akhazahu fafalaqa bihi hamal musyrikin. Daripada Anas radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari peperangan Uhud
Yang ni pun peristiwa berlaku pada perang Uhud, tuan-tuan. Maka Rasulullah man ya'khuzu minni haza, Nabi akhaza saifa yauma Uhudin, Nabi ambil pedang dia. Satu benda pun tuan-tuan, kalau daripada pemberian Rasulullah ini, semua orang tak. Kita boleh bayang, kita boleh fikirlah, badan setiap yang ada pada Nabi tu dia mulia. Pakaian dia ke, harta benda baginda kan mulia. Jadi kalau offer siapa yang tak, semua orang tak ada orang yang tolak pun tuan-tuan. Itu. Maka Rasul perang Uhud ni, Nabi ambil pedang dia, Nabi kata man ya'khuzu min haza, siapa nak ambil ni, siapa tak. Jadi pakai angkat tangan, la fabasatu aydiyahum kullu insanin minhum, pakat ya Rasulullah ayaqulu ana, wahai Nabi aku ndak, kawan ni aku ndak, habis semua tadah tangan ndak pedang tu. Rasulullah tak cakap habis lagi. Rasulullah kata apa? Faman ya'khuzuhu bihaqqihi, siapa yang nak ambil pedang ni dengan haknya, yakni dengan tanggungjawab. Maknanya kalau ada pedang kena pergi perang. Fa ahjamal qaumu, pakak duduk diam. Mereka senyap sebentar, diamlah. Bukan bagi saja, kalau bagi balik simpan seronoklah. Nabi kata siapa yang terima dengan tanggungjawab ni, yakni pergi berperang, diam, pakat tangan turun slow lah, biar tadah tadi slow turun balik. Faqala Abu Dujanah, satu orang ni dia kata apa? Ana akhizuhu bihaqqihi, wahai Nabi aku terima, aku ambil dengan tanggungjawabnya, dengan haknya. Allah tuan-tuan, memang gentleman tuan-tuan. Waktu orang lain turunkan tangan, dia angkat tangan. Aku terima wahai Nabi dengan hak dan dengan tanggungjawabnya. Fa akhazahu fa falaqa bihi hamal musyrikin, maka dia pun ambil pedang tu dan terus menggunakan memenggal leher kaum musyrikin. Dia tak tunggu lama. Nanti saat nak balik nak asah dulu, kau nak balik simpan dulu, sayang tak ada tunggu, ambil lompat terus pi perang. Ini An Zubair bin Adi qala ataina Anas bin Malik radhiyallahu anhu fashakawna ilaihi ma nalqa minal hajjaj faqala isbiru fa innahu la ya'ti zamanun illa wallazi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum sami'tuhu min nabiyikum. Jadi daripada Zubair bin Adi katanya, kami telah menemui Anas bin Malik radhiyallahu anhu di Basrah. Maknanya Anas bin Malik ni dia duduk, Anas bin Malik ini dia daripada kecil lagi, umur 6 tahun 7 tahun tak silap lebih kurang itulah, mak dia ni letak suruh duduk dengan Rasulullah. Waktu Rasulullah sampai di Madinah, orang lain bagi macam-macam, maka mak dia kata, wahai Nabi, ambillah Anas ini untuk jadi pembantumu, khadammu, khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas duduk dengan Nabi lama, duduk dengan Nabi lama. Ada yang kata sampai 10 tahun. Sifat dia memang perfect, memang cukup bagus dia buat kerja. Sampai Nabi tak pernah kata, wahai Anas salah begitu, buat begini salah, itu tak pernah. Menunjukkan Anas ni okey, dia punya kerja dia cukup bagus. Sahabat, ilmunya pun tinggi. Bila dia pergi duduk di Basrah mengadu beberapa hal mengenai Hajjaj, jawab Anas radhiyallahu anhu, bersabarlah kamu sekalian wahai, bahawa sesungguhnya keadaan zaman yang akan datang lebih buruk lagi daripada zaman sebelumnya, sehinggalah kamu menemui ajal, menemui mati. Sahabat ni dia rasa teruk dari sudut macam-macam lah, dari sudut pentadbiran, dari sudut segala rasa macam mencengkam segala bagai. Jomlah kita pergi jumpa Anas. Anasnya orang yang dekat dengan Nabi, dia tentu tahu jalan penyelesaian bagaimana. Lalu pakat pergi jumpa Anas. Anas duduk di Basrah. Dia kata, wahai Anas, ngadulah pumpam-pumpam gitu gini. Anas kata, sabarlah kamu sekalian, bahawa sesungguhnya keadaan zaman yang akan datang lebih buruk lagi daripada zaman sebelumnya. Ini
tu zaman tu dia sebut. Dia kata ni akan datang ni, dia kata dia kata apa ni, ya'ti zaman tu, yakni ni akan datang satu zaman selepas daripada ni lagi teruk keadaan yang macam ni. Maka sabar, satu kalimah, satu perkataan, sabar, itulah dia paling tinggi sabar ni. Sabar, kata Nabi, sehinggalah kamu menemui ajal sampai mati, sabar sampai mati ya. Kata dia, keterangan ini aku dengar daripada Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam, bukan Anas ni dia pandai-pandai dia reka sendiri dah. Dia kata Nabi sendiri yang sebut, aku dengar, aku sampaikan kepada kamu, sabarlah sampai mana, sampai mati lagi boleh tahan-tahanlah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sab'an hatta hal tantaziruna illa faqra munsiya au ghina mutghiya au maradan mufsida au haraman mufnida au mautan mujhiza au dajjala fasyarru ghaibi yuntazaru au sa'ata fasa'atu adha wa amar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segeralah, maka cepat-cepatlah, pulunlah beramal dengan amalan kebajikan, buat benda baik sebelum tiba 7 perkara. Apa dia yang 7 tu? Apakah yang kamu nantikan selain papa yang melupakan? Papa, dia susah sampai lupa. Atau kekayaan yang menyombongkan. Dulu belum kaya, okey, tak ada masalah, dengan orang pun okey, dengan masyarakat pun okey. Udah kaya dia jadi sombong, belum hang sampai minta jauh macam tu. Tak ada siapa nak jadi sombong ni. Dia sifat mazmumah, sifat yang dicaci, dicela. Jadi tak mau jadi sombong. Sebelum pokok jadi sombong memang tak nak jadi sombong, apatah lagi kekayaan yang menyombongkan. Dah kaya sombong. Orang nak kaya pemurah, bukan kaya yang sombong. Kaya macam Abdul Rahman bin Auf, nak yang tu. Atau penyakit yang merosakkan. Penyakit bila dah sampai nak pulun time sihat ni lah nak beramal. Dah sakit nanti tuan-tuan teringat sajalah, teringatlah dulu waktu muda, teringat dulu waktu sihat, nak makan apa pun boleh, tak ada masalah. Roti canai 3 keping banjir, tsunami, tak ada boleh makan. My time tua ni, time sampai orang kata sakit ni, nak telan pun tak boleh. Time tu kita teringat habis semua dah. Teringat aku nak pergi masjid, aku nak pergi mengaji lah. Habis semua teringat. Ni teringat nak mengaji Quran, semua teringat time tu. Teringat sajalah nak buat macam mana. Jadi belum sampai time tu pulun. Atau tua yang nyanyuk. Tua nyanyuk lah, tua saja tak apa, ni tua yang nyanyuk. Kita tak mau tuan-tuan tua yang nyanyuk. Mai masjid tu lajak sampai biar rakyat tu. Nak balik tu lepas ke sidek tu nyanyuk. Bila naik motor je anak cukup risau, pak tu kata nak pergi masjid Lebuh ke mana, tak tahu nak pergi Lombok mana, dia nyanyuk dah, dia tak kerti beza dah. Yang ni kita cukup takut, tak mau takut. Tak apa lagi, kadang-kadang motor orang dia ingat motor dia, mari jalan kaki balik bantai motor kita. Nyanyuk orang tua ni, tak mau macam tu, kita tak mau. Tak pula dia main Honda buruk buat balik Yamaha baru. Rezeki katanya, itu kita tak mau macam tu. Atau mati dengan tiba-tiba, mati mengejut ni kita tak mau. Tak tahu esok kata mati, tak ada sakit, tak ada apa. Mati dia bukan tunggu sakit. Alangkah beruntungnya tuan-tuan, kata Nabi, kalau waktu malam kamu bertawakal, kamu berdoa dengan doa yang tertentu kita sebut dulu, mati kamu mati dalam iman, hidup kamu hidup dalam pahala kebaikan. Jadi berdoalah belum tidur malam sekali lagi. Atau tibanya Dajjal yang merupakan sejahat-jahat makhluk. Tibanya Dajjal ni jahat, yang ditunggu-tunggu, atau hari kiamat. Last sekali hari kiamat lah, dah sampai kiamat baru nak beramal, habis ya. Yaumul qiyamah, yaumul akhirah, yaumul nadamah, yaumul hisab. Ini banyak-banyak perkataan. Dah sampai kiamat habis dah, tak ada lagi amalan. Masjid apa pun tak ada dah. Waktu tu bukan waktu untuk beramal. Kiamat dan alam selepas kiamat bukan waktu untuk beramal. Waktu untuk beramal dunia ini. Waktu tu tidak dikira lagi dah.
Maka hari kiamat itu adalah lebih berat dan lebih mengerikan. Yang ni paling dahsyatlah dalam tujuh benda ni disebut fasa'atu adha wa amar. Yang last sekali kiamat, hak ni paling dahsyat. Dia punya ketakutan tu kalau kita tengok dalam surah-surah juzuk Ammar tu, nak bayangkan tak reti nak cerita, nak bayangkan ni. Sampai mak tak peduli ke anak, anak tak peduli ke mak. Kita takut-takut time Covid ni masih ingat lagi mak kita, masih teringat lagi bini kita, teringat lagi anak duduk di asrama, teringat habis semua. Kawan duduk dekat tempat PKP apa cerita lah, kita risau. Masih lagi fikir pasal orang. Tapi kiamat ni punya takut, tak sempat nak cerita pasal orang lain. Anak sendiri tak sempat nak peduli, mak sendiri, suami isteri ada living couple, habis semua tak teringat. Melainkan nafsi aku je takut. Dia ketakutan sampai macam tu tuan-tuan. Ketakutan. Ini dekat-dekat ni, dekat-dekat nak kiamat ni, dia digoncangkan bumi, dia keluar mai tanda-tanda takut ngeri ni. Adha wa ammar, kata Nabi, yang paling mengerikan dalam tujuh ni hak ni, kiamat ni. Hak tu last lah, final lah tu. Lepas dia kiamat, habis semua bangkit balik, itu lain pula cerita bicara. Panjang cerita, sambung bulan depan insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa shalli wa sallim ala jami'i anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin.